أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلم منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita sama-sama ucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesekian kalinya kita terpilih untuk hadir sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di petang yang penuh dengan keberkatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan petang-petang yang lain, kerana kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan Ramadan. Rasa baru lagi puasa, betul? Memang pun baru hari. Dia punya cabaran tu tak berapa rasa sangat lagi. Mudah-mudahan kita kekal istiqamah sehingga penghujungnya nanti, insya-Allah. Saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan Haji Jafri, seluruh jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk permulaan kuliah kita pada kali ini, rasanya saya nak bawa tuan-tuan berkongsi apa yang disebut oleh Imam Al-Izz Ibn Abdul Salam, ataupun nama sebenarnya Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Misri Al-Syafi'i, seorang ulama besar yang lahir di Dimashq, Syria pada tahun 577 dan kemudiannya meninggal setelah berumur 83 tahun kurang lebih di Mesir. Dia ada buat satu kitab yang kecil saja berkenaan dengan apa yang disebut sebagai maqasidus shaum, tujuan berpuasa. Al-Imam Izz Abdul Salam ini dikenali sebagai Sultan Ulama, raja-raja kepada ulama, diberi gelaran pada dia lah, kerana dia mempunyai suatu keistimewaan yang tersendiri dalam ilmu yang dia kuasai. Di dalam kitab yang Maqasidus Shaum, saya nak ambil satu bahagian. Dalam kitab itu ada 10 fasal. Kalau boleh kita bincang dekat sini, tuan-tuan, kita kongsikan satu fasal, iaitu berkenaan dengan tujuan ataupun dimensi
kelebihan hikmah Allah Subhanahu wa taala menfardukan khususnya dalam Ramadan ini ibadah puasa. Walaupun kita tahu bahawa Ramadan ini bukan terhenti pada puasa sahaja. Saya selalu sebut pada awal-awal puasa, awal-awal bulan Ramadan ni tuan-tuan, saya selalu sebut, selalu ingatkan saya dan juga para jemaah bahawa Ramadan ini dia bukan terhenti pada puasa semata-mata. Namun Ramadan itu dia datang dengan membawa satu ibadah yang wajib, iaitu puasa. Kalau kita nak kata secara puasa sahaja, tak tepatlah. Sebabnya dalam bulan Ramadan yang difardukan juga, yang diwajibkan juga, ada satu lagi. Namanya ialah zakat fitrah. Tapi orang tak kata datangnya Ramadan zakat fitrah. Orang tak nampak macam tu. Tuan-tuan pernah baca tak banner orang buat sambutan selamat menyambut zakat fitrah sempena Ramadan? Jarang kan? Sedangkan Ramadan itu zakat fitrah tu datang dalam bulan Ramadan. Ada tak orang bayar zakat fitrah bulan lain? Ada? Tak ada kan? Kenapa? Yang itu yang kita nak kongsi lah. Kita nak ulang kaji lah tuan-tuan. Lepas tu pula saya katakan bahawa Ramadan ini dia tak terhenti pada puasa sahaja, kerana kita menyambut Ramadan sebenarnya bukan dengan puasa. Tersambut dengan apa? Bubur lambuk. Saya dengar baca bubur lambuk aja. Saya tak pastilah petang ni ada ke tak ada Haji Jafri. Belum belum. Rugi saya ambil kelas awal-awal. Haji Farid. Tuan-tuan, kita sambut dengan apa? Sebab itu tuan-tuan, dia datang dua riwayat daripada sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga direkodkan daripada imam yang sama, iaitu Imam Muslim. Tetapi dua riwayat yang berbeza, dua kalimah yang berbeza, dua ibadat yang berbeza. Yang pertama, kalau tuan-tuan perasan pada hari Jumaat yang lepas, kita dengar dalam khutbah Jumaat, khatib beritahu kita, man qama Ramadan. Siapa yang mendirikan Ramadan. Maksud mendirikan Ramadan, kata ulama, ialah mendirikan tarawih pada malam Ramadan. Sebab itu tarawih itu juga dikenali sebagai qiyam Ramadan. Satu lagi, man shoma Ramadan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Syarat dia sama, ganjaran dia sama. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan tarawih, siapa yang melakukan salat tarawih, siapa yang melakukan puasa Ramadan, syaratnya dua, iaitu dengan penuh keyakinan, keimanan, dan juga dengan penuh pengharapan pahala, maka ganjarannya sama ada belah malam ataupun belah siang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebab itu saya katakan tadi, Ramadan kita sambut sebenarnya bukan dengan puasa. Lepas saja diumumkan secara rasmi kita di Malaysia ni oleh Penyimpan Maha Besar Raja-Raja pada malam Isnin yang lepas. Tuan-tuan, kita sambutnya esoknya bermula kan. Hari Isnin tu kita berada pada tanggal 30 Syaban, hari Syak. Walaupun adalah polis berhang tu orang dah puasa kan, tak pastilah dia ikut siapa kan. Biarlah kita jangan pening-peningkan kepala lah. Kita ikut seperti mana yang diisytiharkan oleh Penyimpan Maha Besar Raja-Raja kita, iaitu kita berpuasa pada hari semalam, hari Selasa. Tapi sambut dengan apa? Mulakan ibadat Ramadan itu dengan tarawih. Betul? Nampak tak? Sebab itu khutbah yang lepas disebut man qama Ramadan. Nak beritahu kita tuan-tuan sebagai peringatan kepada kita
Ramadan bukan hanya fokus kepada puasa. Walaupun puasa itu wajib, walaupun zakat fitrah itu wajib. Yalah, zakat fitrah mungkin orang tidak beri tumpuan sebab ianya tidak berulang hari. Maknanya kalau kita bayar depan, yang seterusnya dah selesai. Kalau kita tak nak bayar lagi pun, pastikan yang hujungnya kita bayar. Tetapi puasa berulang selama 29 hari ataupun 30 hari. Agak-agak tahun ni nak 30 ke 29? Haji Farid nak 20 ke 39? Tapi biasanya lah orang kata lah, wallahu a'lam, tuan-tuan kalau dah Syabannya 30, kemungkinan besar Ramadannya 29. Jangan pula orang jadi pelik, tak boleh nak kena 30 juga. Tak semestinya. Kita tengoklah kepada ketetapan yang akhir nanti. Pada tanggal 29 Ramadan, seperti mana 29 Syaban, kita akan cerap anak bulan untuk berikutnya. Maka tunggulah. Kalau diumumkan anak bulannya nampak, bermakna 29 hari. Kalau tak nampak, fa in ghamma alaikum, apabila terlindung anak bulan itu daripada pandangan kamu, kata Nabi, fa atimmu, maka selesaikan 30 hari. Jadi pakak-pakak doa biar nampak cepat-cepat. Wallahu alam. Jangan pula komplain, raya terkejut lah, apalah. Dia tak faham. Apa nak terkejut? 29 tu standby dah. Bila tengok aja petang anak bulan tu, anak bulan petang tu, tengok saja, kena standby lah. Betul? Soal kita tahu lambat, tahu cepat itu soal lain. Soalnya kena standby dah. Kalau nampak esok, dah terus raya. Soal apa ni, butang baju belum ada, songkok belum beli, langsir belum pasang, itu bukan soal kita. Soalnya kena get ready. 29 hari bulan. Sama juga dengan itu hari. Itu hari pun sama juga. Ustaz, kita puasa hari Selasa. Saya kata belum tentu. Tak, hari Selasa kita puasa. Hari Selasa cuti sekolah. Cikgu di sekolah cuti hari Selasa kan. Saya kata belum tentu. Jangan confident sangat. Tunggu keputusan pada hari petang Ahad, pada malam-malam Isnin tu. Memanglah dekat-dekat takwim tu hari Selasa, tapi dia boleh berlaku hari Isnin. Kalau nampak 29 tempat di seluruh negara, tengok anak bulan, tuan-tuan, berapa kos habis? Saya tak sempat lagi nak tanya member tu, berapa kos, berapa ribu habis, berapa puluh ribu boleh jadi. Haji Farid, setiap kawasan tu. Kalau di Johor ni ada satu tempat saja, di apa nama tempat di Pontian Kecil, ya, ada negeri sampai 3. Terengganu tak silap ada 4 tempat tengok. Kalau di Kelantan ada 3 tempat tengok anak bulan. Keseluruhannya daripada Labuan ke Perlis 29 tempat. Berapa banyak kerajaan habiskan belanja untuk cerap anak bulan. Tiba-tiba ada orang pandang lekik tentang pencerapan anak bulan. Tak betul. Lepas tu saya kata pula, kalaulah diumumkan hari Isnin, bising pula. Itu hari tiba-tiba raya, yang ni tiba-tiba puasa. Mana ada istilah tiba-tiba? Tak ada. Semua kita nak masuk ni, tuan-tuan, telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu. Sama ada kita sedia ataupun kita tidak bersedia. Maka kita sebagai orang yang cerdik, orang yang nak ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita, yang pertama kita kena ada ilmu, yang kedua kita kena sentiasa bersedia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu mukadimah. Seterusnya, tuan-tuan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan apa yang disebut, apa yang dikongsikan oleh Al-Imam yang saya sebutkan namanya tadi, Abdul Aziz Ibn Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Misri Al-Syafi'i. Tuan-tuan, dia sebutkan ada 7 hikmah. 7 hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menfardukan kepada kita berpuasa. Umumnya puasa
khususnya puasa Ramadan. Yang pertama disebut raf'ud darajat, untuk diangkat derajat orang yang berpuasa ini. Ini istimewa orang yang berpuasa. Yang kedua, wa takfirul khati'at, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa. Yang ketiga, wa kasrus syahawat, untuk melemahkan nafsu syahwat. Berapa? 3. Yang keempat, ar-rabi' wa taksirus sadaqat. Wa taksirus sadaqat, untuk memperbanyakkan kita peluang untuk bersedekah. Seterusnya, wal khamis, yang kelima, wa tawfirut ta'at, yaitu yang kelima, meningkatkan, memperbanyakkan, meninggikan, memperluaskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, wasyukru alim al-khafiyat, yaitu yang keenam, melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan yang ketujuh, yang terakhir, as-sabi' wal injaz wal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, yaitu menjauhkan diri kita daripada ajakan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7. Saya rasa petang ni mungkin tak sempat ke 7 ni. Kita buat petang ni part 1. Kita cuba bincang petang ni, boleh jadi 3 daripada 7 ataupun mungkin 4 daripada 7, insya-Allah. Dan saya nak maklumkan lagi sekali tuan-tuan, apa yang saya nak sebut ni sebenarnya ulang kaji tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mengharapkan apa yang nak saya sebut ini ada benda yang tak pernah disebut. Tak pernah disebut. Alim ulama kita dah bincang dah. Cuma mimba bitazkirah, ulang kaji pada petang ini sempena dengan 2 Ramadan. Awal-awal Ramadan ini kita nak nilai tuan-tuan, saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, kita nak menilai adakah apa yang disebut oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdul Salam ini dah kita dapat tak? Saya tahun ni kali yang ke berpuasa, sama ada secara hidup ataupun secara rasmi puasa setelah akil balik. Dan tuan-tuan ada ke yang tersendiri, betul? Adakah ke kita ini sama ada ke 20 ke 40 ke 50 ke 60 ke? Di taman saya, di surau saya, di taman desa, kalau tak silap saya lah, malam 2 hari sebelum kita puasa, kita buat ambang Ramadan. Saya sampaikan tazkirah. Tuan-tuan, ada seorang Pak Haji ni, saya duk tengok dia lah yang paling lama dan yang paling banyak kali jumpa dengan Ramadan. Berapa agak-agak? Alhamdulillah, masih lagi sihat, masih lagi boleh puasa. Saya bawa tarawih 23 rakaat. Saya tengok belakang, akhirnya bila dah salam, bila dah doa, dia ada. Sempat salam dengan dia. Dia yang paling lama tu Haji Radi. Saya tanya dia, saya bisik dengan dia. Berapa? 90. Rejab yang lepas, Omah dia meninggal. Omah dia ada muda sikit pada dia, 80 lebih. Saya tanya dia, Pak Man, berapa lama hidup dengan arwah? Dia kata, tak lama Ustaz, 65 tahun. Mak 65 tahun. Saya baru 40 lebih. Entah pencin ke tak pencin. Allah berikan kekuatan, berikan kesihatan. Saya kata, Pak Man, doakan saya.
Doakan saya supaya saya nak jadi macam Pak Man juga, nak dapat umur macam Pak Man juga dalam keadaan sihat. Kadang minta umur panjang tapi tak sihat, tak nak juga kan. Jadi masing-masing kita ada nombor dia masing-masing. Soal dia, apa yang disebut oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdul Salam As-Sulami ini, kita dapat ke tak? Kalau tak dapat semua pun sikit lah, ada beberapa lah daripada 7 itu. Kalau yang dah dapat, kita perelokkan lagi, kita perbaiki lagi. Sebab Ramadan ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, dia perlu lagi baik dan lagi baik, sehinggalah kita bertemu dengan Tuan pemilik kepada Ramadan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok yang pertama, yang disebut oleh raf'ud darajat, meninggikan darjat. Ini fadilat yang pertama, ini kelebihan yang pertama yang sepatutnya kita dapat apabila kita bertemu dengan as-saum, khususnya Ramadan. Dia umum tuan-tuan, puasa. Sebut saja puasa, orang itu yang berpuasa, dia mesti dapat raf'ud darajat, ditinggikan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni kalau ditinggikan darjat kita tuan-tuan, tak sampai ke mana pun. Yang kita nak, Allah angkat darjat kita. Manusia angkat darjat kita ketika kita hidup saja. Habis kita hidup, kita meninggal, habis, hilang. Hilang tuan-tuan. Wallahu alam lah. Setakat yang saya tengok lah, yang saya baca lah, kubur-kubur orang yang ada jawatan-jawatan ni, dia tulis nama je. Haji Radi dia jarang letak depan-depan tu panggilan-panggilan dan sebagainya, jarang. Mungkin kubur orang yang ada kerabat diraja dan sebagainya, itu wallahu alam lah. Tapi kalau kita orang biasa ni tuan-tuan, sebelum kita meninggal ni bawa gelaran Tan Sri ke, Tun ke, yang berhormat ke, Datuk Seri ke, tapi bila meninggal tinggal nama tu je. Betul? Ada pernah dengar dalam tahlil orang sebut nama arwah almarhum Tan Tun Tin Tun Tan, ada? Tak ada. Sebab apa? Itu darjat manusia bagi. Tapi ya, darjat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, yang kenal siapa? Malaikat. Maka dengan darjat itu, melayakkan seseorang itu mendapat tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang pertama, kata Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdul Salam ataupun Imam Al-Izz bin Abdul Salam mengatakan bahawa inilah yang sepatutnya seseorang yang berpuasa itu, khususnya puasa dalam bulan Ramadan, dia mendapat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tidaknya dia bawa satu hadis yang masyhur yang kita selalu baca. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apabila datangnya Ramadan, maka akan dibuka ke semua pintu-pintu syurga, ditutup ke semua pintu neraka, dan Allah Subhanahu Wa Taala ikat belenggu penjara syaitan, laknatullah. Apa maksud dia? Maksud dia, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan, berikan peluang untuk diangkat darjat kita ketika mana datangnya Ramadan ini, dengan Allah bantu kita. Khususnya Allah bantu kita untuk berlawan dengan musuh nombor 1 kita, iaitu syaitan, laknatullah. Yang tiap-tiap malam Jumaat kita ulang bacaan dia. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang kita minta berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak buat apa pun a'udzubillah. Betul? Kita minta. Maka dalam bulan Ramadan ini Allah nak angkat darjat kita. Dengan puasa yang kita lakukan, kita tunaikan lillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata tak apa, aku bantu kamu, musuh kamu ini aku akan ikat dia supaya dia tak ganggu lagi. So, apa lagi yang kau nak tunggu? Dalam masa yang sama, pintu syurga terbuka.
Pintu neraka tertutup. Kita datang masjid tuan-tuan, kalau pintu terbuka, maknanya dia welcome lah kita datang. Tapi kalau tutup, daripada pintu depan, daripada gate depan lagi tutup, mungkin ada sesuatu lah. Jangan mengungut lah tuan-tuan. Telefon Haji Japri, kenapa? Kata Haji Japri tak boleh masuk sebab tengah renovation. Okey, selesai lah. Takkan nak panjat pula. Sama juga habis Ramadan nanti, adanya open house, rumah terbuka. Betul? Ada pernah tuan-tuan pergi rumah terbuka, dia tanya, ini panggilan yang keberapa? Tak ada tuan-tuan. Namanya rumah terbuka, datanglah siapa pun. Saudara-saudara kita daripada Bangla yang ramai pergi. Macam mana dia kata ada rumah terbuka? Pergi gitu. Jangan marah tuan-tuan. Tuan rumah terbuka, bukan rumah tertutup. Kecuali tuan-tuan pilih. Orang masjid parit raja saja yang boleh pergi. Saya Sungai Apung tak boleh datang, walaupun ustaz. Macam kita nak datang waktu Covid itu hari. Betul? Betul tak? Nak datang Covid itu hari kan? Punya susah nak semayang kan? Susah tak? Khususnya semayang Jumaat. Betul? Limited. AJK dengan 40 orang. AJK, saya pun pelik lah. Daripada mana datangnya AJK? Waktu Covid tu ramai benar. Sebelum Covid tak ramai macam tu. Tiba-tiba Covid ramai yang declare dia jadi AJK. Dah AJK pun dah 20 orang. Tinggal 20 orang lagi yang tak ada AJK. Memang tak dapat lah. Kita pun datang sengih tunjuk muka. Kononnya kita lah guru takmir yang pernah berkuliah dekat masjid tu. Tak tengok tuan-tuan. Soal guru takmir ke tak takmir ke, tak masuk dalam senarai, tak boleh datang. Tuan-tuan, Allah buka pintu syurga nak suruh kita masuk. Kata ulama, menjadi asbab untuk kita gunakan peluang yang ada untuk kita menuju syurga yang terbuka, maftuhah, yang terbuka itu. Dan dalam masa yang sama, kita menghalang diri kita daripada tercebur ataupun terjerumus ke dalam neraka Allah wal-iyazubillah, kerana Allah tutup neraka. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam masuk aja bulan Ramadan akan ada satu panggilan. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Akan ada kata Nabi setelah masuk bulan Ramadan, panggilan yang memanggil-manggil. Tinggal lagi kita tak dengar tuan-tuan. Kita tak dengar. Siapa yang panggil tu? Para malaikat. Apa yang dipanggil, apa yang diseru? Ya baghiyal khair, wahai orang yang suka melakukan kebaikan, aqbil, datang, buatlah kebaikan. Inilah masanya. Sebab apa? Sebab Allah nak angkat darjat kamu. Allah nak bagi peluang untuk kamu angkat, diangkat darjat oleh Allah Ta'ala. Wa ya baghiyal syarri, dan wahai orang yang selalu buat keburukan, aqsir, cukup-cukuplah. Bukan masanya untuk kamu melakukan keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Jadi tuan-tuan, itu dalil yang dibawa. Maknanya, biarlah kita masuk dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan sedar, yang kita tuan-tuan berpeluang untuk diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, Al-Imam Al-Izzi membawakan satu lagi hadis yang juga masyhur hadis ini. Hadis Qudsi. Qala Allah Azza wa Jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Was-siyamu junnah, fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfus yawma idzin wa la yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis qudsi, hadis ini pun selalu kita baca tuan-tuan sebagai ulang kaji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, setiap amal perbuatan anak Adam ini adalah untuk dia. Semaya, dia berzakat, dia menunaikan ibadat haji, dia menderma, dia buat itu, buat ini, semuanya Allah kata untuk dia, kecuali puasa, kerana puasa adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Dan puasa itu adalah merupakan perisai
Dan jika seseorang kamu berpuasa, maka jangan dia bercakap kotor, bercakap buruk, tidak sepatutnya. Jika seseorang memaki dia, mengajak dia untuk bertengkar, hendaklah dia menjawab dengan berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kekuasaannya, bagi Allah, bau mulut orang yang berpuasa, yang sedang berpuasa, lebih harum daripada bau kasturi. Dan kegembiraan orang yang berpuasa ialah ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasanya. Kata Al-Imam Ibn Izz ini, hadis ini menunjukkan inilah keistimewaan orang puasa yang Allah angkat darjat dia, sehingga kan bau mulut dia pun harum semerbak kasturi. Bau mulut semerbak kasturi di sisi Allah. Jangan kita pergi bau pula di tepi orang puasa. Nak waktu masa macam ni kan, cuba bau air, tak berapa bau kasturi. Sudah. Betul tak betul hadis ni? Itu salah faham. Di sisi Allah, tuan-tuan. Sebab itu dalam mazhab kita, lepas waktu zuhur, kita dah tidak digalakkan lagi untuk bersugi dan juga gosok gigi. Sebab apa? Nak mengekalkan keaslian itu, faham daripada hadis itu. Jadi beberapa perkara yang disebutkan ini, antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang sebut bahawa puasa dia sendiri yang akan berikan ganjaran. Inilah yang dikatakan darjat yang istimewa, yang khas hanya kepada orang yang berpuasa. Baik, seterusnya. Yang kedua. Ada 5 minit lagi. Yang kedua, tuan-tuan, kelebihan orang yang berpuasa ataupun hikmah orang yang berpuasa ialah wa takfir al-khati'at, iaitu menghapuskan kesalahan dosa. Sebab itu, tuan-tuan, awal-awal kita puasa ni, saya nak mengajak tuan-tuan, kita kena ingat antara matlamat besar apabila kita memasuki Ramadan, khususnya berpuasa, kita nak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang besar, tuan-tuan, dalam hidup kita. Kena pastikan. Apa guna kita berlapar, tak makan, tak minum, tiba-tiba kita tidak diberikan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak ada nilai dalam puasa kita. Kita hanya puasa tak makan, tak minum, tak bersama dengan pasangan kita. Tetapi yang lain sama kita buat. Sama. Apa dia yang sama tu? Sama lah, masing-masing jawab. Tak ada beza. Beza dia tak makan, tak minum. Kalau bab mengata orang. Kalau bab mengumpat. Kalau bab macam-macam. Kalau bab bergosip. Kalau bab semayang lambat. Kalau tak tak baca Quran. Tak ada beza. Sebab itu kena berbeza. Kenapa? Kerana tujuan Allah Ta'ala suruh kita puasa itu ialah beri peluang untuk kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara asasnya kita diberikan keampunan apabila kita berpuasa. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 5 waktu. Antara sembahyang 5 waktu, solat Jumaat hingga solat Jumaat, mana by week lah. Kemudian kata Nabi SAW, puasa Ramadan hingga puasa Ramadan berikutnya merupakan mukaffiratun, iaitu penghapus dosa di antara keduanya, syarat selagi mana dia tidak terlibat dengan dosa besar. Ada syarat dia lah. Kita daripada Zuhur tadi ke Asar tadi, kita buat 2 semayang ni, tuan-tuan, selagi mana kita tak terlibat dengan dosa besar, makna ia menjadi penghapus dosa kita sepanjang kita berada pada tempoh tersebut.
Sama juga dengan asar ini sehingga ke maghrib nanti. Kemudian Jumaat. Kemudian Nabi tambah Ramadan hingga Ramadan. Nak sebutkan Ramadan datang memberi peluang untuk kita diberikan keampunan, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, makna hadis ini ada dua. Yang pertama, makna dia Allah hapuskan dosa-dosa kecil dengan syarat tidak ada padanya dosa-dosa besar. Jika ada dosa besar, maka tidak dihapuskan sesuatu pun daripadanya, tidak dosa besar ataupun dosa kecil. Itu pendapat pertama kata Imam Nawawi. Jadi kita kena pastikan untuk kita dapat kelebihan itu, kita tak buat dosa besar. Apa dosa besar? Kena buka kitab lain. Kan? Tak semayang dosa besar, tapi ada orang buat relax aja. Kan? Puasa tapi tak semayang. Ada ke? Puasa tak semayang. Ya Allah, pelik bin ajaib. Dia boleh tahan tu. Tuan-tuan, puasa ni 13 jam lebih kurang kita di Malaysia. Tempoh dia min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, lebih kurang 13 jam. Sanggup tu berada dalam keadaan beribadah. Tu 13 jam tu. Maksud dia asasnya ialah tak makan, tak minum dan juga tidak melakukan syahwat, dan juga tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bimbang dia kentut dalam air tu batal ke tak? Pening dia. Yang pergi kentut dalam air tu apa pasal? Kan? Nak sebut je risau dia tu, takut batal puasa. Kan? 13 jam tu jaga tu. Tapi semayang tak sampai 5 minit. Tak boleh buat. Kan? Dia juga orang penyakit macam tu. Jadi yang tak semayang itu apa? Dosa besar. Yang puasa tadi adalah ibadat wajib. Maka ibadat wajib itu kata Imam Nawawi, pendapat yang pertama kata tak dapat keampunan walaupun dosa kecil. Pendapat yang kedua, ini pendapat kata Imam Nawawi, pendapat yang paling sahih lah, iaitu pendapat yang dipilih. Nampak macam ringan sikit kot. Maknanya dihapuskan setiap dosa-dosa kecil, dengan erti kata lain, hapus semua dosa-dosanya kecuali dosa besar. Maknanya tak terlibat dengan, tak tengoklah dosa besar tu. Ini pendapat yang orang kata pendapat yang agak ringan sikit. Tapi bagi kita orang yang datang masjid ni tuan-tuan, orang yang ahli jamaah masjid ini tuan-tuan, yang tiap-tiap kali saya rasa kita dengar benda yang sama, duk ulang. Kita nak pilih pendapat pertama ke pendapat kedua? Bagi saya kita berada di antara pendapat pertama dan kedua. Maknanya kita kena pastikan untuk ada kualiti dalam puasa Ramadan kita tak buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cegah. Lebih-lebih lagi yang melibatkan al-kabair, iaitu dosa besar. Kalau orang kata ustaz tadi, ustaz baca sufidati syayatin, syaitan dah diikat, takkan ada orang lagi buat jahat. Kita kena ingat di dalam surah Yusuf disebut satu lagi musuh kita. Apa dia? Apa musuh kita satu lagi? Jangan seronok sangat syaitan kena belenggu. Musuh utama kita, musuh paling besar kita dah kena ikat. Kita ambil pendapat yang masyhur yang mengatakan ikat itu ikat hakiki, bukan majazi. Kalau majazi maknanya syaitan ada tapi dia lemah. Tapi saya berpegang kepada pendapat yang mengatakan hakiki, memang diikat betul-betul. Dah 2 hari ni. Dah 2 hari kena ikat ni. Betul. Tapi macam ada lagi je. Itu yang pelik. Saya dah ikat. Jadi yang ada ni apa tuan-tuan? Musuh satu lagi, nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu kata Allah, dialah yang selalu merengek-rengek, merayu-rayu kamu untuk melakukan keburukan. Sebab itu kata ulama, kita nak kenal mana satu bisikan syaitan, mana satu bisikan nafsu. Ni ketika ni dalam bulan Ramadan ni kita nak kenal. Kalau ada lagi yang merayu-rayu, yang merengek-rengek, yang suruh kita buat itu buat ini, yang bercanggah ni tuan-tuan,
ketahuilah itulah bisikan nafsu kita yang perlu kita tewaskan. Yang ini Allah beri kita sendiri untuk tewaskan. Allah tak ikat. Boleh. Nafsu ni dia merengek kan? Bolehlah sikit aja. Sikit lagi. Itu nafsu. Kalau bisikan syaitan pula, dia menyuruh. Dia mendesak, menyuruh kita. Buat, jangan tak buat. Orang tak nampak ini itu. Jadi macam mana kita nak beza? Kata ulama, kita beza ni ketika ni. Kalau ada lagi bisikan tu, oh ini rupanya bisikan nafsu. Itu bisikan siapa? Kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Sebab itu tak pelik. Jual apa pun dekat bazar Ramadan, peringkat awal ni habis. Betul? Sebab apa? Nafsu. Itu, ini, nak itu, cuba ini. Rumah saya sebut semalam, dia kata, bang, ni 2-3 hari ni bang, jual apa pun habis bang. Saya kata, kenapa pula? Habis orang nak merasa. Oh betul juga. Orang nak merasa, dia kata. Rasa ni. Round kedua, barulah buat pilihan. Yang ini tak boleh. Yang ini cepat basi. Yang ini sampai sahur. Dia ada macam-macam tu. Kan? Tapi nak sebutnya, pergi tu dengan nafsu. Betul? Sedangkan kita berpuasa, antara benda yang besar ialah nak didik nafsu. Tiba-tiba keluar 30 menu sepanjang Ramadan. Kan pelik tu. Betul? Walaupun tak salah lah kan. Saya tak katalah salah, tapi macam bercanggah lah. Kan? Kita sepatutnya tak fikir yang pasal makan, sebab kita tak makan. Yang kita fikir, kita nak ibadat. Setiap saat, setiap detik kita nak isi dengan ibadat. Tiba-tiba kita disibukkan. Hari pertama asam pedas, tetel. Hari kedua asam pedas, ikan semilang. Hari ketiga gulai kawah. Hari keempat gulai nasi daging. Kita disibukkan dengan benda itu. Bahkan kita juga disibukkan, ditarikkan kalau di tempat-tempat yang tertentu, tuan-tuan. Saya selalu sebut, berbuka puasa, buffet Ramadan, ada tempat siap dengan apa? Haji Farid, siap dengan dondang sayang. Berbuka puasa dengan dondang sayang. La ilaha illallah. Habis kita punya puasa, tuan-tuan. Maka inilah yang Nabi SAW sebut, rubba sa'im. Berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan juga dahaga. Hikmah yang kedua, hikmah yang ketiga, melemahkan nafsu syahwat. Kita sambung pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,